Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadan habibina syafina safina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qarabatihi ajma'in thumma ila walidina wa walidikum insyaAllah. Ya min ahlil kubur minan Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sebenarnya Musi Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah yang saya muliakan, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat yang Allah berikan, segala kurniaan yang Allah berikan dan Allah kurniakan kepada kita. Pada hari ini kita dipertemukan lagi dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita istiqamah dalam kebaikan. Dan alhamdulillah, sekali lagi kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama solat fardu maghrib berjamaah, dan seterusnya kita duduk sebentar untuk melihat daripada rujukan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang bagaimana zikir-zikir yang ada, kepentingan zikir ni tuan-tuan ya. Sebab kitab Al-Adhkar ini lebih menyentuh tentang zikir, zikir-zikir ataupun bacaan zikir. Hari ini mungkin saya bermula daripada awal, peringkat awal ya, oleh sebagaimana saya janjikan pada tuan-tuan, bermula 2021 ni kita ambil daripada yang awal lah, ya, daripada kitab ini, untuk kita melihat bagaimana pentingnya zikir, kenapa zikir itu sangat penting. Dan kita pun pernah sebutkan sebenarnya tuan-tuan ya, kita pernah sebutkan bahawa zikir itu bukan hanya sebagai benteng ataupun sebagai satu pendinding, tetapi zikir juga kita inginkan kerana zikir itu akan membuatkan kita, hati kita jadi tenang tuan-tuan. Maka tidak ada perkara yang mungkin kita inginkan dalam kehidupan ini selain daripada kehidupan kita itu sentiasa tenang, bahkan hati kita sebenarnya yang tenang. Ada orang mungkin hartanya banyak, anaknya ramai, ya, rezekinya cukup banyak melimpah ruah, tapi kadang-kadang tidak ada ketenangan pada hatinya. Maka sebab itulah kita inginkan supaya Allah sentiasa meletakkan ketenangan itu pada hati kita. Biarpun mungkin kadang-kadang harta kita tidak banyak ya, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu itu Allah memberikan ketenangan pada hati kita, insya-Allah. Maka itu salah satu daripada puncanya adalah apabila kita mampu untuk memperbanyakkan zikir. Maka sebab itu kita tengok tuan-tuan ya, di dalam peringkat awal kitab ini menceritakan tentang, kita lihatlah galakkan untuk kita duduk dalam kumpulan-kumpulan majlis zikir. Sebelum itu saya mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan berada dalam keadaan sihat walafiat lah. Sebab ada orang mungkin dalam keadaan dia separuh sakit ataupun sakit tetap hadir ke masjid tuan-tuan. Kalau kita baca dalam satu kitab Siyar Alam An-Nubala tuan-tuan, diceritakan bahawa Imam Abi Abdullah Muhammad
bin Kafif Ash-Shirazi tu atau Imam Ash-Shirazi, antara ulama yang terkenal di Nisabur. Salah seorang diceritakan oleh salah seorang anak murid beliau, Abul Hasan An-Nasawi. Dicerita guru dia ni banyak menulis kitab dan banyak anak muridnya. Bahkan ramai anak muridnya itu menjadi para alim ulama, tuan-tuan. Dan dia ni Abi Abdullah ataupun Imam Kafif Ash-Shirazi, tuan-tuan, dia ada sakit belakang. Macam bahasa kita sekarang slip disc lah. Slip disc lah, macam bahasa kita mungkin sakit belakang. Orang kalau kena slip disc tu, tuan-tuan, duduk pun nyaksik dapat, gurin pun nyaksik dapat, tuan-tuan. Ya, kalau orang dah teruk kena, jangan kata nak duduk, gurin pun nyaksik dapat macam ni. Terpaksa mungkin terlentang, niarap dan sebagainya, masing-masing lah. Mungkin kalau tuan-tuan yang pernah ada pengalaman tu, mungkin dia tahu boleh. Dia nak cerita pun susah. Jadi dia ada penyakit itu, Bahkan ramai orang menasihatkan dia kalau tapi dia tetap sebab bahawa seorang ulama besar ni, dia tetap juga datang pergi ke masjid, tuan-tuan. Hadir ke masjid walaupun dalam keadaan sakit. Kalau kita mungkin dalam keadaan sekarang ni, mungkin ada orang datang pakai tongkat, ada orang yang terpaksa duduk atas kerusi. Itu biasa kan keadaan yang kita lihat. Maka kalau tuan-tuan gagahkan seperti itu, sebagaimana Imam Ash-Shirazi lah. Dan bila ditegur, ramai anak-anak murid dan ramai-ramai teman-teman itu menegurnya, dah nama sakit, sibuk je lah datang. Istilah kita lah, bahasa kita lah kan, sibuk je lah datang. Tapi tengok dia punya jawapan dia ataupun argument dia, tuan-tuan. Dia kata, kalau kalian mendengar hayya 'alas salah dan kalian tidak mendapati aku berada di saf ini, maka carilah aku di perkuburan, katanya. Begitu tegas dia. Kalau dia, maknanya seorang ulama ni, dia punya kehebatan dan ketegasan beliau tentang itu, walaupun dalam keadaan sakit itu, tetapi masih juga tetap untuk hadir. Ini kalau kita lihat, begitulah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau ada antara kita yang sakit, mari kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan sentiasa diberikan kesembuhan, kesihatan, untuk sentiasa datang pergi ke masjid, untuk teruskan istiqamah dalam kebaikan. Biarpun kita tahu mungkin dalam keadaan-keadaan sekarang ini, keadaan itu yang membuatkan kita mungkin sebahagian pada orang rasa takut untuk datang pergi masjid. Ada orang takut nak datang sebab apa, tuan-tuan? Sebab kena ikut SOP dan sebagainya. Tapi di masjid lah, kalau kita lihat, antara tempat, sebanyak-banyak tempat di atas muka bumi, yang paling baik adalah di sisi Allah adalah masjid. Maka inilah peluang untuk kita menggunakan peluang yang ada, sementara masjid masih dibuka lah. Takut-takut nanti tiba-tiba masjid kena tutup, dah peluang kita dah tertinggal begitu saja ataupun terlupus begitu saja, tuan-tuan. Maka sementara ada peluang lah, maka kita gunakan peluang-peluang yang ada ni, tuan-tuan. Alhamdulillah lah, maka kita puji Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih dapat mandi kan. Sebahagian orang, kawan-kawan kita mungkin sudah dimandikan, kita masih dapat mandi, kita masih dapat memakai pakaian yang cantik-cantik. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita mungkin sudah dipakaikan dengan pakaian lain. Pakaian apa, tuan-tuan? Pakai kain kafan. Sebab kita kena syukur pada Allah banyak-banyak, kerana kita kena memuji Allah dengan kesyukuran-kesyukuran ini. Kita masih mampu untuk berjalan, pergi ke masjid, naik kenderaan pergi masjid. Ada orang mungkin sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang dah berjalan, bukannya berjalan, tapi diusung di atas keranda-keranda, tuan-tuan, ataupun dibawa dalam kenderaan jenazah, tuan-tuan. Maka itulah kita kena membanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah yang akan menimbulkan kebahagiaan. Bukan dengan bahagia kita akan bersyukur, tapi sebenarnya dengan bersyukurlah akan membuatkan kita bahagia, tuan-tuan. Baik, so itulah maka saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk kita duduk dalam satu majlis seperti ini, majlis ilmu ataupun majlis zikir, yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, yang mengingatkan kita kepada hadis Nabi SAW, kerana ini adalah taman-taman syurga. Maka sebab itu bermula daripada hari ini, kita akan lihat pada tajuk-tajuk yang awal pada muqaddimah dalam kitab Al-Azkar ini, iaitu tentang galakkan untuk kita duduk dalam majlis-majlis zikir. Dalam kitab ini mungkin membahaskan tentang zikir dalam berkata secara khusus, contohnya maknanya zikir ni kalau pada bahasa berarti ingat, sebut. Zikir maksudnya ingat. Kita zikrullah maknanya kita ingat Allah, tapi ada ketikanya zikir juga kita menyebut nama Allah. Sebab apa beza antara zikir dengan doa, tuan-tuan? Setiap doa adalah zikir, tapi tidak setiap doa adalah zikir, sebab doa itu mengingatkan kita kepada Allah. Tapi zikir ada ketikanya bukan doa.
Zikir itu ada ketikanya dia membuatkan kita bertahmid, memuji Allah, membesarkan Allah. Bukan permintaan kita kepada Allah. Tapi kalau doa, memang doa itu seharusnya kita minta kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu mungkin ada perkataan-perkataan ini yang akan digunakan secara berselang-seli mungkin antara zikir dengan doa. Suatu ada ketikanya kita menggunakan zikir harian, ada ketika kita menggunakannya doa harian ataupun doa-doa tertentu. Dan mungkin dalam kitab ini pada peringkat awal disebutkan zikir dalam lebih bentuk khusus. Maksudnya zikir kita dalam bentuk zikir mengucap Subhanallah contohnya, Alhamdulillah, Allahu Akbar, yang ini tuan-tuan ya. Maka itu pada peringkat awal ni saya cuba bacakan kepada tuan-tuan tentang galakkan untuk kita duduk dalam kumpulan seperti ini dalam majlis zikir. Ketahuilah sebagaimana, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah tuan-tuan bahawa sebagaimana zikir itu disunatkan, dan zikir itu perkara yang sunat sebenarnya. Tetapi ada ketikanya perkara-perkara itu menjadi suatu kewajiban. Nanti kita tengok pada perbincangan yang akan datang. Dan menghadiri majlis zikir juga disunatkan. Sunatkan. Ada banyak dalilnya mengenai perkara ini, dan kata Imam An-Nawawi akan dipetik pada kedudukannya masing-masing insya-Allah. Cukuplah dengan hadis yang disampaikan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Mungkin tuan-tuan dah banyak kali dengar lah hadis ni ya. Saya cuma kita buat sedikit ulang kaji lah tuan-tuan tentang kita nak, sebab saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang nanti zikir-zikir yang berkaitan untuk kita menghafal beberapa zikir ya. Sebab apa ni, ada zikir yang berkaitan dengan waktu, ada zikir yang tidak ada kaitan dengan waktu, ada zikir yang berkaitan dengan tempat, ada zikir yang tidak ada kaitan dengan tempat langsung. Maka sebab itu ada ketikanya kita perlu menghafal ataupun mengamalkanlah ya, kita mempelajari zikir-zikir itu. Sebab pada saya, bila kita umur semakin meningkat ni, waktu inilah antara waktu dan peluang serta ruang kita untuk kita gunakan masa yang ada untuk mendalami serta memperbanyakkan zikir-zikir yang ada tuan-tuan ya. Mudah-mudahan mulut kita, hati kita itu sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa sahaja keadaan pun. Baik. Maka suatu ketika apabila kata Nabi SAW, apabila kalian melewati satu taman syurga, maka singgahlah ataupun maka datangilah ya. Maka sahabat-sahabat bertanya, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, hilaquz zikr, iaitu satu majlis zikir. Dan pada waktu itu kata Nabi SAW, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaquz zikr. Waktu ini ada malaikat-malaikat yang akan berjalan di bumi mencari majlis-majlis zikir. Tuan-tuan ya. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Apabila mereka menemui, maka mereka juga akan duduk di sekelilingnya. Bila tuan-tuan bayangkan, kalau kita ada polis yang nak cek SOP sekarang ni, so polis mungkin tak pergi semua masjid kan, dia tak semua, dia mana yang dia rasa dia nak singgah, dia pergilah singgah kan, dia buat cek, tengok patuh SOP ke tidak kan. Tapi malaikat tuan-tuan, di mana saja ada majlis ilmu ataupun majlis zikir, walaupun mungkin ni macam kita ni formal, ini dalam bentuk formal lah, tetapi ada ketikanya mungkin kita duduk-duduk baca Yasin ke 2-3 orang, baca selawat ke dan sebagainya, maka itu juga majlis zikir mengingatkan kita kepada Allah. Maka itu pada waktu itulah malaikat-malaikat akan datang mencari dan akan duduk bersama dengan orang-orang yang berada dalam majlis zikir tuan-tuan. Maka kita ni tuan-tuan, si pernah pun kita nanggap malaikat. Dan mana malaikat ni hamba makhluk Allah yang diciptakan Allah dengan keadaan sangat istimewa. Dan hanya orang-orang tertentu sahaja yang dapat melihat malaikat kan. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau misal kata ada malaikat boleh duduk dengan kita, duduk nak berserta dengan kita, sebab malaikat ni ialah makhluk Allah yang memang sentiasa patuh dengan perintah Allah ya? Tidak ada kemaksiatan pada malaikat, dia memang patuh saja. Maknanya mulianya malaikat itu kalau kita lihat. Tetapi kita manusia akan mungkin jadi lebih mulia berbanding malaikat kalau kita boleh mengatasi dalam segi amalan kita. Maknanya kita boleh dipertingkatkan derajat kita lebih daripada derajat malaikat. Dan kita tengok tuan-tuan ya, malaikat adalah makhluk yang merupakan yang mulia. Kalau dia mampu untuk duduk bersama dengan kita, maknanya suatu perkara yang sepatutnya kita banggakan. Kita kalau ada manusia-manusia yang kita banggakan pun, kita mungkin sangat berbangga kalau ada mereka datang bertemu dengan kita atau menemui kita kan. Itu maknanya manusia dalam kalangan manusia.
Maka kalau malaikat lah yang datang, sebab mungkin kita tak nampak, bila kita siap nampak ya tuan-tuan, kadang-kadang kita take for granted istilahnya kita take for granted lah. Jadi kita mungkin alah, bukannya nampak pun, kita tak nampak. Jadi ni tuan-tuan, itulah antaranya keutamaan-keutamaan itu. Kemudian pada hadis yang lain tuan-tuan, dalam Sahih Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri, ini peringkat awal yang kita nak cerita tentang galakkan saja. Tidaklah dalam hadis itu Abu Hurairah sama-sama bersaksi bahawa Nabi SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu ta'ala fi man indah. Tidaklah suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Ya, maknanya akan ada malaikat mengelilingi kita. Dan wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah akan rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan akan turun kepada mereka. Dan yang paling antara lagi tuan-tuan, bila kita duduk dalam suatu majlis ini, wa zakarahumullahu ta'ala fi man indah, maka Allah akan menyebut-nyebut mengenai mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Maknanya dibanggakan oleh Allah, tuan-tuan ya. Itu kita dah biasa dengar lah maknanya. Cumanya kita sedikit ulang kaji ni tuan-tuan, yang mana antaranya adalah Allah turunkan rahmat, Allah bagi kita ketenangan. Suatu tenang, orang yang datang di masjid semua tenang tuan-tuan. Dan orang yang datang di masjid ni adalah antara orang paling penyabar tuan-tuan. Lagi kalau kita waktu kuliah subuh. Suatu saya banyak masjid saya pilih untuk kuliah subuh berbanding kuliah maghrib. Sebab saya kira kuliah subuh lah hanya jemaah yang tegar saja tuan-tuan, yang mampu untuk duduk kuliah subuh tuan-tuan. Betul. Suatu saya nak tengok siapa yang paling tegar sekali. Totok lah maksudnya. Yang itu tuan-tuan, yang paling bertahan sekali. Sebab bayangkan, punya dah bangun pukul 4 pagi, pukul 4 datang di masjid pukul 5 ataupun pukul 5.30 lah katakan. Sekarang masuk waktu akhir kan. Pukul berapa masuk waktu? 5.31, 32 kucingan dah akhir. Kalau ambil gap masa 15 minit, maksudnya 5.45 ataupun 5.50 baru semain subuh kan tuan-tuan. Bayangkan, dah lah semain subuh. Dan kadang-kadang semain subuh ni imam baca panjang pula, kadang surah panjang lagi. 6 suku baru habis semayang, wirid lagi sampai pukul 6.30 contohnya. Kesabaran yang paling tinggi, hanya orang yang sabarnya tinggi je yang mampu untuk duduk tuan-tuan. Lepas ya ada lagi kuliah sampai pukul 7 suku 7.30. Tuan-tuan bayangkan saya tu, saya memang saya cubalah nak mendidik diri juga untuk kita tidak, ya kalau macam ni memanglah dah dapat bahagian kuliah maghrib, saya buatlah kuliah maghrib tuan-tuan. Tapi kalau ada kuliah subuh, saya prefer kuliah subuh. Sebab saya nak tengok siapa yang sebenarnya tegar betul yang duduk datang pergi masjid ni tuan-tuan. Kita nak tengok kan macam tu. Saya tak ingat, kalau tak salah ulama apa, Buya Hamka sebut. Dia kata, kalau mau lihat orang Islam, dia katanya, kalau mau lihat orang Islam katanya, lihat sembahyang rayanya. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihat solat subuhnya. Kan tuan-tuan. Dua pandangan yang sangat berbeza. Jadi sembahyang raya ramai orang, tapi waktu time sembahyang subuh 2 saf je tuan. Jadi itulah antara perkara-perkara yang kita lihat. Maknanya malaikat kalau Allah akan turunkan rahmat, malaikat akan duduk ketenangan, tenang orang yang datang di masjid ni tenang dan sabar tuan-tuan. Maknanya hanya orang-orang yang sabar yang boleh tenang. Dia kalau orang tak sabar mana tenang. Dia tak tenang tuan-tuan. Hanya sekejap nak fikir lagi, apa lagi yang belum habis, macam-macam fikir kan. Jadi tuan-tuan, suatu tenang sampai kadang-kadang tenang ya, sampai tenang juga lah, sampai matanya pun pejam juga bila time dengar kuliah. Lalu habisnya keroh tuan-tuan, bunyi lah. Tapi alhamdulillah dari situ saya ada ni tuan-tuan Jadi itu antara galakan lah untuk kita duduk. Ini secara umum lah kalau kita lihat antara galakan. Sebenarnya banyak hadis yang lainnya tentang kita duduk dalam satu majlis zikir itu dan keutamaan-keutamaannya. Baik, selepas tu kita bincang tentang kelebihan berzikir dalam hati ke dalam lidah. Dalam lidah pula. Dalam hati ke ataupun dengan lidah. Maka pada fasal membincangkan tentang zikir ni lebih baik di mana? Guna mulut ataupun guna lidah.
Sebab Allah kurniakan kita dalam surah Al-Balad apa? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya kan? Dalam surah itu Allah menanya kita, tidakkah kamu melihat bahawa telah aku ciptakan kepada kamu 2 biji mata, katanya. Bahasa kita lah. So saya ada orang datang motor rumput di rumah dia, macam saya ada mata Ustaz, katanya. Jadi tidakkah kita melihat bahawa Allah menciptakan kita 2 biji mata, walisanan, 1 lidah, wasyafatain, dan 2 bibir. Ini tuan-tuan. Dan gunanya untuk apa? Salah satu daripada gunanya adalah untuk kita melakukan zikir kepada Allah. Sebab tu dalam bab kitab Al-Azkar ni tuan-tuan, hampir semua bab cerita pasal menggunakan lidah kita ataupun nanti hati kita juga untuk berzikir, mengingat Allah. Tapi ada satu bab nanti, 2 bab yang terakhir ataupun bab yang kedua terakhir tuan-tuan, ada satu bab ialah bagaimana nak jaga lidah. Maknanya dalam banyak-banyak bab semua mengajar kita tentang menggunakan lidah untuk zikir. Tapi tiba-tiba ada satu bab Imam Nawawi meletakkan di situ bab supaya kita jaga lidah. Maknanya kita menjaga lisan kita dan supaya kita tidak menggunakan lidah itu untuk keburukan-keburukan. Ya, contohnya ada tajuk nanti berkaitan dengan ghibah, iaitu mengumpat, namimah, ya, ataupun kita mengadu domba, benda-benda sedemikian. Itu ada ditekankan oleh Imam Nawawi, ya, dalam tajuk. Baik, zikir ni tuan-tuan dilakukan dengan hati dan lidah, ya, atau lidah, dengan hati atau lidah. Paling baik ianya dilakukan serentak oleh hati dan lidah. Cuba tengok, ya, dalam kitab ini Imam Nawawi menulisnya dengan hati dulu, dengan hati dulu, dan dilakukan serentak oleh hati dan lidah dengan niat bagi mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jika cuma salah satu, hatilah yang lebih baik. Maksud zikir lebih baik di dalam hati. Tapi nanti ada ketikanya disebut bahawa zikir yang gunakan mulut, lisan itu lebih baik, itu ya. Ya, tidak sepatutnya kita meninggalkan zikir melalui lidah dan hati hanya kerana bimbang disangka riak. Nampak kita pegang tasbih sikit, nampak kita ngucap sikit, orang pun alim juga kita, ya. Ya, jadi takut begitu, jangan ni tuan-tuan. Jadi sebab itu, sebelum itu kata Al-Fudail yang mengatakan meninggalkan suatu amalan kerana manusia adalah riak. Sekiranya seseorang mendapat perhatian manusia dan berusaha menjaga diri daripada prasangka jahat mereka, dia tidak perlu menyembunyikan kebaikan dirinya dan menghilangkan kemuliaan ibadahnya. Dan ini bukan kaedah orang-orang yang memahami agama. Maknanya tuan-tuan, kalau dah biasa, menjadi kebiasaan tuan-tuan untuk kita berzikir dalam keadaan kita menggunakan mulut dan hati, maka teruskan, ya. Jangan takut untuk orang kata alim juga katanya, gitu, ataupun hebat, gitu. Jadi kita jangan takut untuk dikatakan sedemikian, kalau itu sudah menjadikan kebiasaan pada kita, tuan-tuan, ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, ada satu ayat dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya, iaitu dalam surah Al-Isra ayat 110, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha, dan jangan kamu meninggikan suaramu dalam solat dan jangan pula merendahkannya. Tapi ini berkaitan dengan doa, tuan-tuan, ya. Ayat ini berkaitan dengan doa lah. Maknanya ada ketikanya doa itu tidaklah disebut dengan kuat ataupun dalam kata meninggikan suara, meninggikan suara. Baik, itu ayat yang ni lah. Jadi kita ambil di sini bahawa kelebihan berzikir di dalam hati dan lidah, maka yang boleh dilakukan adalah serentak oleh hati dan lidahnya, tuan-tuan. Tetapi yang lebih baik kata Imam Nawawi adalah menggunakan hati. Maksudnya hati kita tu berzikir, walaupun nampak macam tidur, tuan-tuan, ya. Nampak kita macam tidur, nampak kita, tapi hati kita tetap mengingati Allah. Sebab ingat tadi, tuan-tuan, bahawa zikir itu adalah ingat atau sebut, ya. Maknanya kalau kita ingat, maknanya boleh ingat dalam hati, kan. Sebut, kita sebut dengan lisan. Itu, tuan. Jadi kelebihan zikir ni dia tidak hanya terbatas pada bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan seumpamanya. Maknanya tidak semestinya pada bacaan-bacaan itu, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Namun setiap orang yang beramal kerana mentaati Allah bererti juga sedang berzikir kepada Allah.
Tuan-tuan ya. Maknanya kita beramal ataupun kita melakukan suatu perkara yang lain atas ketaatan pun dikira zikir kepada Allah. Contoh macam benda-benda kita tak nampak ataupun benda yang tuan-tuan, berapa ramai daripada tuan-tuan yang masuk masjid ni susun selipar. Benda yang kita nampak macam remeh kan, tapi kita contoh kan, sebab itu satu kebaikan. Satu kebaikan. Bila kita melakukan satu amal kebaikan, maka dia juga dikira sebagai kita mentaati Allah dan kita dikira berzikir kepada Allah. Jadi kita kena biasakan mungkin Masjid Al-Ghazali kena juga jadi pioneer projek untuk satu projek namanya apa? Reverse parking selipar. Ya boleh. Jadi kita buat jangan kereta ajak reverse parking. So selipar tuan-tuan reverse parking lebih mudah. Maknanya nanti kita keluar senang tuan-tuan ya. Senang begitu. Kalau dah ada tempat, lagi bagus untuk letak di tempat. Tapi kalau tuan-tuan tak letak di tempat, buatlah secara reverse parking. Ada satu masjid ni tuan-tuan, saya jumpa. Ada satu hari tu saya subuh keluar awal sebab ada urusan. Jadi wirid pendek aja keluar daripada masjid, pintu masjid. Saya tengok ada seseorang hamba Allah ni sedang susun selipar. Semua selipar disusunnya jadi reverse parking tuan-tuan. Tuan-tuan tahu? Bukan calang-calang hamba Allah yang susun selipar ni. Dia ni seorang profesor tuan-tuan. Seorang profesor. Maksudnya bukan saya lah, saya keluar tu nampak dia tengah susun selipar. Jadi masya-Allah hebat kita, saya kata. Maksudnya tanpa orang sedari, orang semua saya tahu. Yang keluar awal sebab nak nyusun selipar tuan-tuan. Selipar semua disusun. Benda kebaikan kita tengok benda yang nampak kecil tapi kita tak tahu kadang-kadang benda kecil itulah yang Allah akan pandang. Tak pernah pun kita perhatikan tuan-tuan, ada benda kecil yang Allah akan lihat. Maka benda-benda seperti itulah kadang-kadang. Maka di sini kelebihan zikir itu, setiap orang yang beramal kerana mentaati Allah, berarti dia juga sedang berzikir kepada Allah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu dan para ulama yang lain. Ya. Maka itu antara kita lihat kelebihan-kelebihan zikir, dalam arti kata bukan sekadar hanya mengucapkan tasbih. Itu baguslah, maknanya kita ucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya, itu suatu yang bagus. Tapi amal-amal yang kecil macam ni lah, macam yang saya sebut tadi tuan-tuan maka itu juga merupakan satu amal yang dalam arti kata mengajak kita mentaati Allah, berarti kita juga sedang berzikir kepada Allah. Inilah, boleh boleh take the challenge Maksudnya ambil challenge lah, maksudnya boleh buat projek reverse parking selipar. Contohlah tuan-tuan maknanya nak menunjukkan kita disiplin ke tak disiplin, salah satunya ialah bila kita boleh susun selipar. Nak menunjukkan orang yang masuk dalam tu ni disiplin ke tak, tangga dekat luarnya. Saya masih ingat adalah seorang dulu tokoh politik ni, waktu dia jadi menteri pelajaran, tak perlu disebut namanya lah. Waktu dia bila sampai di sekolah tuan-tuan, apa yang dia buat? Mula-mulanya masuk sini tuan-tuan, masuk ke tandas sekolah. Ni asyik pergi jumpa pengetua, asyik pergi apa. Tapi waktu jadi menteri, tempat yang pertama dilawatinya adalah ke tandas. Apa sebab ke tandas? Maka sebab nak di situ ada cerminan bagaimana tingkah laku, sifat dan sebagainya orang-orang yang berada di situ. Mun tandasnya bagus, maksudnya dia boleh buat persepsi bahawa kebanyakan semuanya bagus. InsyaAllah begitu. Itu contoh. Sama juga macam kita di rumah kan. So kalau kita tandas kita bagus, InsyaAllah begitulah tuan-tuan Walaupun tandas tu tempat yang buruk, tetapi kita nak kena tengok bagaimana tandas itu menjadi satu cerminan juga pada peribadi kita. Baik. Seterusnya pada fasal menerangkan tentang orang-orang yang banyak mengingati Allah di kalangan lelaki dan perempuan. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Saya baca maksud dia lah Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, dan orang lelaki yang beriman serta orang perempuan yang beriman, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang wal qanitina wal qanitat, iaitu orang lelaki yang taat dan orang perempuan yang taat, orang lelaki yang benar dan orang perempuan yang benar,
was-sabirina was-sabirat, orang lelaki yang sabar dan orang perempuan yang sabar. Kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang lelaki yang merendah diri serta orang perempuan yang merendah diri. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang lelaki yang bersedekah serta orang perempuan yang bersedekah. Was-saimina was-saimat, orang lelaki yang berpuasa dan orang perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizati waz-zakirinallaha katsira waz-zakirat, dan iaitu orang lelaki yang berpuasa, orang perempuan yang berpuasa, kita sebut tadi. Orang yang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Apa dia punya ni? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Di hujung ayat itu tentang wazakirinallaha katsira wazakirat, maknanya orang lelaki dan orang perempuan yang banyak zikirnya mengingati Allah, maka mereka ini akan diberikan keampunan oleh Allah ataupun diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ayat yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan kalangan orang lelaki yang bermaknanya tidak ada perbezaan antara orang lelaki atau perempuan. Kalau dia berzikir, orang lelaki pun bagus, orang perempuan pun bagus, maknanya kedua-duanya akan beroleh ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak ada perbezaan di situ, tuan-tuan. Ya, tak ada gender bias. Maknanya tengok bahawa dalam agama ini tak ada suatu perkara yang melibatkan gender bias pun sebenarnya. Bahkan kalau orang tu beramal, orang mana wanita, tak kira gender, tak kira jantina, maka dia tetap akan beroleh balasan yang sama. Ya, tuan-tuan, ataupun balasan yang melebihi daripada orang yang lain kalau dia berbuat lebih daripada orang lain. Dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, sabaqal mufarridun, qalu wa ma al mufarridun ya Rasulullah. Al mufarridun telah mendahului, kata Nabi. Lalu sahabat pun bertanya, siapa tu al mufarridun ya Rasulullah? Mufarridun ni maksudnya, lalu Nabi berkata, qala az-zakirunallaha katsira waz-zakirat, iaitu orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang berzikir mengingati nama Allah ataupun menyebut nama Allah, itulah yang disebut mufarridun, orang-orang yang telah mendahului. Tuan-tuan ya, orang mendahului. Maka inilah tuan-tuan peluang kita bila kita duduk dalam satu majlis ilmu ini. Inilah peluang yang saya katakan tadi, bahawa kalau macam para ada ulama besar yang kita katakan, macam saya kata tadi Imam Asy-Syirazi, itu peluang-peluang dia mengambil peluang tersebut. Bahkan kita jangan katakan bahawa umur dah lanjut dah ustaz, susah nak ngapal katanya. Itu tak boleh jadikan alasan, tuan-tuan. Maknanya kita kadang-kadang kita dah krem dah pala otak dah katanya, si dapat lagi nak ngapal. Jangan jadikan alasan, tuan-tuan. Sebab saya nak cerita pada tuan-tuan, ada beberapa tokoh kalau kita lihat, sebab ada beberapa tokoh dalam sejarah Islam. Antaranya ialah kalau kita baca dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, tuan-tuan, iaitu Hasan bin Ziyad, iaitu salah seorang anak murid Imam Abu Hanifah. Maka dia waktu dia ada kesedaran untuk belajar ilmu fiqh, tuan-tuan, walaupun waktu itu umur dia dah 80 tahun dah. 80 tahun baru dia mula untuk belajar fiqh, mendalami fiqh. Dan semenjak itulah dia sebenarnya dia tak tidur 40 tahun. Bukan tak tidur lah, tak tidur di atas katil, tuan-tuan, 40 tahun selama itu. So ada umur dia panjang, alhamdulillah. Dan ni maknanya tidak ada sesuatu yang lewat lah, not too late lah, tuan-tuan. Jangan istilah madah kata dah lambat, dah lewat juga dah kata. Jadi kita boleh ambil tokoh-tokoh sebegini, para alim ulama ini, ada mereka ini yang sebenarnya bukan bermula dari awal pun, tapi mereka bermula pada saat-saat umur-umur mereka dah di senja, tuan-tuan, di remang senja. Begitu juga dalam kitab Tazkiratul Huffaz, Imam Az-Zahabi menceritakan bahawa ada seorang ulama besar namanya Imam Ibn Al-Jauzi, belajar menghafal Al-Quran, hafal Quran, tuan-tuan ya, dengan bukan calang-calang, hafal Quran dengan pakai qiraat 10, tuan-tuan. Bukan qiraat 7 ni, bukan qiraat 7, 10 qiraat. Dia qiraat yang paling masyhur di dunia ni 7, tuan-tuan. Tapi dia punya ni, Imam Al-Baqilani, 10 qiraat pada usia 80 tahun je. Tuan-tuan bayangkan,
Jadi kita ni kena ambil motivasi, itulah maksudnya. Kalau setakat zikir-zikir, macam doa, keluar masjid, masuk masjid, naik kereta, munjia si dapat nak hafal. Jadi kita kena mengaku, jangan kita surrender dengan ulama seperti ini. Maknanya Imam Ibnu Al-Jauzi menghafal Al-Quran 10 qiraat dengan gurunya nama Al-Baqilani, iaitu pada waktu itu usianya sudah mencecah 80 tahun. Maka kena kita duduk dalam majlis ilmu, terutama majlis yang ada mengingatkan kita zikir kepada Allah, mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kisah Abu Hurairah juga tuan-tuan ya. Kalau Abu Hurairah walaupun dia dah tua, salah seorang sahabat Nabi yang kita tahu antara yang paling masyhur meriwayatkan hadis Nabi, dia tetap suka untuk datang pergi ke majlis ilmu tuan-tuan ya. Sebab kalau ditanya kenapa dia suka datang dalam satu halakah ataupun dalam satu pertemuan-pertemuan yang mengingatkan dia tentang ilmu, tentang apa saja majlis wasiat ataupun tausiah daripada Nabi SAW, dia kata apa? Aku lebih rela mati dalam keadaan berilmu daripada aku mati dalam keadaan jahil. Itu kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Sebab tu kita tuan-tuan kena jadi pencinta ilmu lah. Saya nak mengajak tuan-tuan menjadi pencinta ilmu, sebab bila kita menjadi pencinta ilmu ni, kita tak pilih orang. Tak pilih orang maknanya kita tak pilih orang yang bagi ceramah lah. Yang penting kita datang sebab kita nak dengar ilmu tu. Bukan sebab siapa yang datang, bukan sebab siapa yang bagi ceramah. Kadang-kadang kita ni tuan, siapa ceramah hari tu, okay, sial lah. Tapi bila tahu ada yang datang, ada macam special sikit, kita datang. Sedangkan yang hari biasa tak pernah datang. Jadi sebab itu kita jangan jadi orang yang double standard dengan ilmu. Kita nak kena jadi pencinta ilmu tu, kita tak kisah siapa yang menyampaikan. Ya, sebab itu satu kisah lagi tentang kalau ada masa ya. Seorang lelaki nama Al-Ghazi bin Qais tuan-tuan, yang dia dari Andalusia nak belajar ilmu hadis, pergi ke Masjid Nabawi. Ini pada zaman Imam Malik tuan-tuan ya. Pergi belajar, sampai di Masjid Nabawi, dia semayang, kemudian dia duduk, dan bila dah habis dia duduk tu, dia tengok ada seorang lelaki masuk Masjid Nabawi, masuk masjid, orang tu tak semayang sunat tahiyatul masjid. Dia pergi tegur lelaki ni, dia kata, pakcik ataupun tuan, kena kita semayang masuk masjid yang macam jahil je kita. Dia terus tegur, dia orang luar, datang-datang terus tegur. Ini sebab saya nak sebut pasal nasihat ni tu ya. Jadi sebab tu, bila orang lelaki yang ditegur tadi, dia kata dia tak semayang, dia terus semayang tuan-tuan. Habis semayang, lelaki yang ditegur tadi terus duduk dekat satu tiang, duduk. Bila duduk, semua orang yang datang ke Masjid Nabawi, semua datang duduk berkeliling dengan dia, keliling dengan orang yang ditegur tadi. Jadi member ni tadi, Al-Ghazi bin Qais, dia sangat terkejut, siapa orang lelaki tu? Tiba-tiba semua orang datang berkerumun dengannya. Apa kan? Oh, ada bocor. Jadi bila orang duduk keliling dia, dia jadi keheranan. Jadi dia tanya dengan salah seorang yang duduk tu, siapa ni? Jadi adalah salah seorang anak murid tu, rupanya dia seorang guru ulama besar, nama dia Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Quraisy, ataupun digelar sebagai Imam Ibnu Abi Zaid. Dia seorang ulama hadis tuan-tuan. Jadi bila habis kuliah, sebab bila kuliah ni tuan-tuan, semua orang kumpul lah dengan dia. Biasalah tuan-tuan, kalau pergi Masjid Nabawi ke Masjidil Haram kan, tuan-tuan tengok kan, antara maghrib isyak kan ada halakah kan, ada syekh-syekh yang kan duduk kat kerusi kayu ya. Jadi orang semua keliling dia kan. Kan biasa banyak kan macam tu kan. Jadi itu pun berlaku, ini dah sejak zaman berzaman. So ramai orang duduk dekat dia. Habis kuliah tu, dia pergi datang jumpa syekh ni tadi, Tuan Syekh, saya minta maaf banyak-banyak, saya tak tahu siapa Tuan Syekh sebenarnya. Tapi apa jawapan Tuan Syekh ni tadi tuan-tuan? Apa jawapan dia? Engkau telah menyampaikan satu nasihat yang betul. Sebab itu aku ikuti apa nasihatmu. Walaupun yang bagi nasihat siapa tuan-tuan? Orang daripada luar. Biak muda, baru nak belajar. Datang, pakcik, kena kita semayang sunat tahiyatul masjid. Lalu dia pun buat. Sebab benda betul, maka dia buat. Itu dia buat. Kalau kita, tiba-tiba lah ada orang datang daripada luar, tiba-tiba yang ditegur ya Pak Imam, mungkin kita, kau sik tahu siapa aku, kan? Sik angkat topi merah tu kata tu, lalu kita kan, tu topi lain macam tu, saya nampak serban tu katanya. Kalau kita lah mungkin kan. Tapi tengok bagaimana ulama besar, bila dibagi nasihat, pakcik kita semayangkah? Terus angkat semayang tuan-tuan. Begitu.
Maka nasihat itu tidak mengenal siapa lah. Jadi sebab itulah bila kita hadir majlis ilmu ini, maknanya kita sentiasa tahu dan faham dalam keadaan-keadaan tersebut. Ni tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah antara perkara yang kita bincangkan pada malam ini adalah tentang kelebihan zikir. Ya, galakkan untuk kita duduk dalam majlis zikir, termasuk majlis ilmu lah sebenarnya tuan-tuan ya. Majlis ilmu yang kita duduk ini sebagai, maknanya kita selagi mana kita ada peluang, ruang yang diberikan, Allah bagi kesihatan, kita berapa busy lah, macam ni lah contoh tuan-tuan ada masa, maka duduklah kita. Untuk diri saya dan diri tuan-tuan lah, maknanya kita tidak kira lah kita, mungkin saya percaya tuan-tuan ada yang pangkatnya besar, ada yang titlenya tinggi ya, tuan-tuan, tapi tetap duduk di sini, itu suatu perkara yang sangat menakjubkan sebenarnya, bahkan akan menjadi kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengira pangkat, tanpa mengira title yang tuan-tuan pegang, tapi tuan-tuan tetap duduk di sini. Sekarang ni macam saya duduk di depan, duduk di atas kursi tinggi, bukan sebab saya yang mulia adalah ilmu ini tuan-tuan. Saya hanya menyampaikan. Saya pernah bagi tuan-tuan satu analogi. Kalau saya datang sebagai seorang lawyer, nak bagi tahu dengan tuan-tuan, ada orang kaya dekat situ, nak bagi wasiat bahawa siapa-siapa yang datang ke Masjid Al-Ghazali malam tu, semua nak beri RM1,000 ringgit. Siapa-siapa yang datang, RM1,000 contohnya kan. Dah di viral dah dalam WhatsApp. Semua orang datang bagi RM1,000. Diwasiatkan tu, dah ada wasiat. Jadi saya ni datang hanya tu jadi tukang pembaca wasiat aja. Wasiat siapa? Daripada Nabi SAW, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya jadi pembaca wasiat aja, nak nyampaikan kepada tuan-tuan. Dari segi ganjarannya, balasannya, saya tak tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang akan membalas tuan-tuan atas apa niat yang tuan-tuan fikirkan dan fikirkan dan juga tuan-tuan laksanakan. So saya tukang baca aja. Jadi tukang baca aja. Itu maksudnya. Macam umpama saya jadi lawyer, tukang baca lah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan madah lepas tu tuan-tuan madah, ini tidak adil. Bukannya lah. Ini tuan-tuan, maknanya itu kerja saya. Kerja saya hanya menyampaikan daripada apa yang disampaikan daripada Nabi SAW sebagai satu wasiat untuk kita sama-sama mempelajari, mengingati. Inilah tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan yang berkaitan dengan zikir ini, kita menjadikan diri kita sebagai orang yang sentiasa cuba letakkan, macam kita dah pernah bincang dulu, bahawa zikir itu bukan sekadar jadi pendinding, bukan saja menjadi tembok, tetapi zikir juga kita harapkan mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.